معلمينا وذوي الحقوق علينا، خصوصا إلى صاحب المصنف الكتاب الشيخ عبد الصامد الفالمباني وسائر سادتنا والصديقيون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك يا الله. نويت الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Para hadirin sedang jemaah muslimin muslimat, ayahanda bunda di kakak yang dirahmati lagi diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah dulu, kini dan selamanya, di atas segala limpahan pemberian ni'mah yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita, tidak putus-putus sehingga ke saat dan detik ini kita masih lagi diberikan peluang untuk bersama, untuk berkumpul, berhimpun pada malam yang diberkati ini insya-Allah. Jadi sedar tidak sedar, yang mana pada malam ininya kita telah pun memasuki 11 Sya'ban. Jadi kurang sahaja daripada 29 hari lebih kurang, ataupun kita 20 hari sahaja kita akan sama-sama memasuki bulan yang mulia, iaitulah bulan Ramadan al-Mubarak. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Lebih kurang 2 minggu sahaja lagi insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita dan kita melakukan persediaan dan persiapan yang sesungguh-sungguhnya, kita kata, sebelum daripada kedatangan bulan Ramadan ini, agar kita ini diterima oleh Allah sebagai tetamunya, yakni tetamu di dalam bulan yang penuh keberkatan. Allahumma sallimni Ramadan wa sallim Ramadan lana. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sambung pengajian kita Hidayatus Salikin fi Suluki Maslikil Muttaqin. Petunjuk jalan bagi orang-orang yang salik, yaitulah orang yang takut kepada Allah, yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab kita Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa hadzal fannu min al-ilmi nafi'. Maksudnya, dan fan, yakni pelajaran ini termasuk daripada ilmu yang memberi manfaat. Baik, jadi kita sambung perbahasan di dalam kitab kita ini, iaitulah berkenaan dengan perkataan Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan tentang apakah yang dimaksudkan ilmu yang memberi manfaat serta kelebihannya. Jadi ilmu ni dia ada ilmu yang memberi kebaikan untuk kita, dan ada ilmu yang boleh menyebabkan kemudaratan, ilmu yang menyebabkan kehancuran, kita kata, keburukan. Walaupun kita kata setiap ilmu itu adalah baik,
Sekalipun begitu, ada orang yang mempelajari ilmu, kadang-kadang dia tidak dapat kebaikan daripada sesuatu ilmu, bahkan dirinya itu mendapat daripada kecelaan ilmu, ataupun kita kata dia tidak dapat manfaat ilmu yang sepatutnya manfaat yang dia perolehi, sebaliknya tidak mendatangkan kebaikan, manfaat untuk dia. Jadi ilmu yang beri manfaat itu apa hak Imam Ghazali sebut? Hak pertama sekali, ilmu yang menambahkan takut kita kepada Allah. Semakin kita belajar sesuatu ilmu ataupun seseorang yang mengikuti sesuatu madrasah bersama dengan guru dia, maka sepanjang dia berada di bawah bimbingan guru dia tu, menambahkan rasa takut di dalam hati dia kepada Allah. Bukan menambahkan rasa ketaksuban di dalam hati dia kepada sesuatu tokoh ataupun individu-individu tertentu. Baik. Sebab sekarang ni banyak orang yang mengatasnamakan ilmu-ilmu kerohanian, ilmu-ilmu tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Bahkan masyarakat kita ni, dia memanglah kalau bunyi ilmu hak boleh dekatkan diri kepada Tuhan ni kan, dia berasa geliga, berasa berminat, berasa tertarik hati untuk mempelajari, untuk mendekati. Bahkan kalau kita tengok di antara halaqah-halaqah pengajian, orang yang mengajar ilmu tauhid, orang yang mengajar ilmu fiqh, bab hukum hakim, dan setengah-setengah daripada, bukan semua, kita kata ada sebahagian halaqah ni maknanya perguruan tentang kerohanian, tentang kesufian. Maka masyarakat lebih cenderung, lebih gemar, lebih suka, lebih terpengaruh dengan pengajian perguruan yang membawa identiti kerohanian. Sebab sifat manusia itu memang begitu. Cuma apa yang kita bimbang, kita takut ataupun kita risau, kita tersalah di dalam perguruan, kita tersalah memilih guru. Kerana akhir zaman ini terlampau banyak dakwaan setengah-setengah daripada orang yang membawa ataupun mengatasnamakan perguruan kerohanian. Akhirnya mereka tidak membawa murid mereka kepada Allah. Akhirnya tidak menakutkan hati murid mereka kepada Allah, tidak mendekatkan, tidak menggemarkan diri murid-murid mereka kepada negeri akhirat, bahkan membawa ketaksuban kepada guru mereka. Akhirnya apa yang berlaku? Timbullah guru dia ni guru yang kasyaf, guru yang tahu tentang ilmu-ilmu gaib, guru yang memegang rahsia-rahsia akhir zaman. Seperti mana yang kita lihat yang berlaku sehari dua ni. Satu orang lelaki yang mendakwa diri dia tu daripada keturunan Ahlul Bait Nabi, daripada Morocco, Maghribi. Tapi setelah mana siasatan dibuat, rupanya dia bukan asal kelahiran daripada Maghribi, tapi berasal daripada negara Perancis. Mengatakan dialah cahaya Al-Hasani, cahaya yang membawa nasab Ahlul Bait Nabi daripada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib. Jadi kita pun duk tengok, duk perhati, kadang-kadang ke mana sebenarnya mereka nak membawa pengikut-pengikut, masyarakat-masyarakat yang suka kepada mereka, yang gemar kepada mereka. Jadi kita bimbang begitulah. Ilmu kerohanian ini penting, betul. Seperti mana ada yang disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab, Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Di dalam kitab kita ini ada disebutkan juga oleh Syekh Abdul Samad Al-Falbani, bagaimana kepentingan ilmu tariqah, ilmu tasawuf. Sebab itulah kadang-kadang orang yang membenci ilmu
tariqah ataupun ilmu tasawuf ini, dia terdiri daripada dua golongan. Pertama yang kita panggil sebagai golongan duniawi, orang yang memisahkan antara urusan dunia dengan urusan agama, ataupun kita panggil juga golongan sekular. Jadi golongan ini dia hanya mementingkan kebendaan semata-mata. Dia tak nak dengar tentang soal akhirat, dia tak nak dengar tentang kezuhudan. Hak dia naknya cari harta semata-mata, tinggal segala urusan ukhrawi. Itu satu. Jadi bila diceritakan tentang hubbullah, cinta kepada Allah, hubbul akhirah, cinta kepada negeri akhirat, takut kepada kematian, ingat kepada kematian, ingat kepada mati, ingat kepada kubur. Jadi dia tak minat, sebab perkara itu bertentangan dengan hawa nafsu dia. Nafsu dia kata, dia fikir apa pasal mati, dia fikir apa pasal hasad, pasal riak, pasal zuhud. Kita ni perlu, orang panggil apa, bermegah-megah, berlomba-lomba. Jadi disebabkan penyakit-penyakit yang dimiliki di dalam hati mereka itu, secara tidak langsung mereka membenci ilmu tariqah, ilmu kesufian. Itu satu. Bahkan mereka ini juga meminggirkan atau memisahkan sudut kerohanian itu. Itu satu. Yang kedua, satu golongan yang kita kata merosakkan ilmu kesufian, ilmu tasawuf itu, ilmu tasawuf Islam yang sebenar. Sebab kamu ingat perkataan Al-Habib Abdul Hamid Al-Mahdali, bekas pensyarah Unizah, dan beliau pun masih aktif sekarang ini mengajar. Apa kata Habib Hamid Al-Mahdali? Tasawuf itu hanya terbahagi kepada dua secara umum. Pertama, tasawuf sunni yang menepati apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengajar tentang penyucian jiwa, mujahadah, hubungan untuk kita menjadi hamba Allah yang ikhlas, nak dekatkan jiwa kita kepada Allah, nak bersihkan segala niat-niat yang tersembunyi di dalam hati, yang menyebabkan binasanya amalan kita, yakni binasanya pahala amalan kita. Maka semakin kuat seseorang itu bertariqah ataupun bertasawuf, semakin kuat pengamalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam jiwa dan hatinya, semakin ihsan dia, semakin lembut jiwa dia, lunak hatinya dengan Tuhan. Yang kedua, iaitulah tasawuf yang kita panggil tasawuf bid'ah. Orang yang cuba mengatasnamakan nama tasawuf, mutasawwifah, kesufian. Dalam masa yang sama, dia jahil tentang ilmu tasawuf yang hakiki, yang sebenar. Bahkan dia tidak mengambil ilmu kesufian, ilmu tasawuf itu daripada ahlinya, daripada orang yang alim. Sebab itulah selalu kita pesan, selalu kita sebut bagaimana Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala menyebutkan, man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaqa. Barang siapa yang mengambil, ataupun kita kata yang bersyariat sahaja semata-mata, dia belajar ilmu tentang hukum hakam agama, walam yatasawwafa, tetapi dia meninggalkan ilmu tentang keikhlasan, ilmu kerohanian, ilmu penyucian jiwa, faqad tafassaqa, maka orang ni kita bimbang ataupun jadi dia ni orang yang fasik. Apa mana orang yang fasik? Dia buat taat, dia buat ibadat, dalam keadaan hati dia tu ada riak, dalam keadaan hati dia tu ada hasad, dalam keadaan hati dia tu cinta kepada kebendaan, cinta kepada dunia, cinta kepada penghargaan, mengharapkan sesuatu selain daripada Allah dan sebagainya. Maka ketika mana dia beramal kepada Allah, bangun malamnya, baca Qurannya, zikirnya, mengajar orang sekalipun, dia ni seorang pendakwah, dia ni seorang yang mengajar orang tentang hukum hakam agama, tetapi niat hatinya tidak bersih,
Maka ketika itu dia menjadi hamba Allah yang derhaka, yang fasik. Sebab apa? Sebab ada niat dan tujuan yang lain di dalam hati dia. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tazandaqa. Ada pun orang yang bertasawuf, orang yang bertarekat, dia hidup cara tentang penyucian hati. Nah, bagus. Wa lam yatafaqqaha. Tapi hukum hakam zahir agamanya dia pisah-pisahkan. Sembahyangnya entah ke mana, hanya semata-mata berzikir. Nah, ilmu ma'rifah hanya pun tak tahu ke mana, hanya berkata di bibir mulut sahaja, mendakwi itu ini dan sebagainya. Faqad tazandaqa, maka dia ni orang yang zindik. Apa makna zindik? Dia sebenarnya telah merosakkan Islam itu telah merosakkan Islam itu dari dalam sebenarnya. Nah, bunuh habis syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang sebenar-benar berhakikat, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa yang menghimpunkan kedua-duanya, belajar molek syariat yang zahir yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berjalan di atas jalanan mujahadah, bersih amal dia daripada sifat-sifat mazmumah, dan yang paling kita kata tingkatan tinggi lagi, bersih hati daripada masiwallah, selain daripada Allah di hati. Faqad tahaqqaqa, orang inilah orang yang sebenar-benarnya berhakikat. Jadi ilmu tasawuf yang sebenarnya ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap umat Islam, kerana ianya sangat penting bagi kemaslahatan setiap manusia, seperti mana penyembuhan hati dan penyucian jiwa dan sebagainya. Tetapi malam 1000 kali malam, itulah kadang-kadang kita ni mudah tertipu dengan setengah-setengah daripada dakwa-dakwi yang dibawa oleh segelintir individu yang mempunyai kepentingan peribadi. Akhirnya dia kata dia ni pemagi rahsia akhir zaman, dialah Imamul Mahdi. Na'udzubillah, nas'alullah salam. Kita minta jauh lah. Minta jauh daripada orang yang terpesong di dalam jalanan kerohanian. Baik. Qala al-muallif rahimahullah, ilmu yang tersebut di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini ialah ilmu yang memberi manfaat, seperti yang hamba sebutkan di dalam kitab ini. Demikian lagi ilmu yang memberi manfaat itu disebut di dalam kitab Minhajul Abidin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kitab Ihya Ulumuddin fi kitab Arba'in fi Usuluddin, dan kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Itu semua tu ilmu-ilmu kita kata kitab-kitab yang membicarakan tentang ilmu-ilmu kerohanian, ilmu-ilmu tasawuf. Baik, ilmu tasawuf itu ialah ilmu yang memberi manfaat di dunia dan di akhirat. Sebab itulah kalau kita tengok dari segi mabadi, dasar-dasar ilmu tasawuf, ta'rif dia sendiri. Dari segi ta'rif ilmu tasawuf ni, apa kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari? Tasawuf ialah suatu ilmu yang diketahui dengannya keadaan penyucian jiwa dan pembersihan akhlak serta mengimarahkan zahir dan batin, bertujuan mencapai kebahagiaan yang abadi. Kemudian kata Syekh Ahmad Zarruq rahimahullah, tasawuf ialah suatu ilmu bertujuan nak baiki hati dan mentafridkan hanya kepada Allah semata-mata tanpa yang lain. Itu tujuan kita mengaji tasawuf ni, nak tuju hati kita ni nak bersih daripada ketaksuban dengan perkara-perkara duniawi, individu tertentu, bahkan mengangkat rohani kita ni supaya kita mengenal Allah. Ilmu fiqh bertujuan memperbetulkan amalan, menjaga peraturan dan menzahirkan hikmah terhadap hukum hakam. Ilmu usul ataupun kita panggil ilmu tauhid untuk memantapkan muqaddimah keimanan dengan dalil-dalil.
serta menghiasi iman dengan keyakinan. Ia seumpama ilmu perubatan yang bertujuan menjaga badan, ilmu nahu yang memperbetulkan lidah, serta bermacam-macam lagi ilmu yang lain. Berkata Sayyid Ta'ifatain Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, tasawuf iaitulah menggunakan semua akhlak ketinggian yang terpuji dan meninggalkan semua tingkah laku yang rendah lagi keji. Jadi kalau ada orang tu bila dia kata dia mengaji tasawuf tapi semakin bongkak perangai dia, semakin sombong hati dia, maknanya ni bukan ilmu tasawuf, ni bukan ilmu sufi. Ataupun semakin menonjol tasadduq, nak ke depan semua, nak tonjol semua diri dia, itu juga bukan jalanan ataupun pengajian hasil daripada pengajian ilmu tasawuf. Setengah yang lain mengatakan tasawuf semuanya akhlak. Sesiapa yang menambah akhlaknya, maka dia telah menambah ke tasawuf terhadap dirinya. Bahkan kata Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullah, tasawuf itu ialah melatih diri dengan ubudiyah dan mengembalikannya kepada hukum rabbaniyah. Jadi banyaklah perkataan-perkataan ulama tentang al-ilmu tasawuf. Walaupun ilmu tasawuf itu dari segi penjenamaannya itu memanglah kita kata tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Nabi pun tak pernah mengajar satu ilmu yang kita panggil ilmu tasawuf secara orang panggil istilah, secara istilah. Bahkan bukan setakat ilmu tasawuf, semua ilmu yang kita kenali pada hari ini, sama ada ilmu Quran, ilmu tajwid, ilmu qiraah, ilmu fiqh, mazhab dan sebagainya, tidak pernah disebut dengan perkataan itu kita kata. Hukum-hukum hakik Quran kita belajar mak wajib, mak jaiz, mak asli, ikhfa syafawi, ikhfa hakiki, apa semua hukum tajwid itu tak pernah disebut oleh Nabi pada zaman baginda bersama dengan sahabat itu tidak. Tetapi secara praktikalnya, secara pengajarannya ada diajarkan oleh Nabi, ada disebutkan oleh Rasulullah. Cuma sallallahu alaihi wasallam zaman kemudian ulama-ulama kita menyusun secara disiplin-disiplin ilmu, secara tertib kita kata. Maka ilmu dipanggil ilmu tauhid, ilmu ni dipanggil ilmu fiqh, ilmu ni dipanggil ilmu tasawuf, ilmu ni dipanggil ilmu Quran, ilmu qiraat dan sebagainya. Jadi jenamanya itu ia datang kemudian, tetapi pengisiannya sudah pun ada dan dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umumnya. Kata Ibnu Ajibah radhiyallahu an, tasawuf iaitulah suatu ilmu yang dengannya dapat diketahui cara-cara suluk menuju hadarah, yakni raja segala raja, menyucikan batin dari perbuatan buruk dan menghiasinya dengan akhlak yang mulia. Permulaan ilmu, pertengahannya amal, dan penghujungnya pemberian dari ilahi, mawahib, ataupun ladunni kita panggil. Itu tu bukan matlamat tu. Mukasyafah tu bukan matlamat. Matlamat kita redha Tuhan. Maka Allah Ta'ala akan memberi mengikut hamba-hamba yang dia kehendakilah. Pemberian-pemberian yang tidak sama tiap-tiap orang ni terima. Pengalaman rohani setiap orang tu dia tak akan sama. Rasa yang dinikmati, yang dikecapi oleh tiap-tiap orang itu tak sama. Sejauh mana kadar ma'rifah dia kepada Tuhan, maka sedalam itulah, sekuat itulah rasa manisnya ibadah kepada Tuhan. Dan seseorang yang nak mendapat kemanisan di dalam ma'rifah kepada Tuhan, biasanya Tuhan akan uji melalui ujian. Itu tak boleh lagi dah. Jiwa manusia ni dia tak sih dengan benda yang menyakiti. Maka Tuhan akan uji kita dengan perkara hak kita tak mahu berlaku.
hajat yang tidak disampaikan, hajat yang tidak tercapai. Harapan kita ni macam-macam kita kata. Tiba-tiba Tuhan tak qada, tak tunaikan permintaan kehendak kita nak tu. Masa itulah teruji setara mana iman kita, makrifah kita. Nak terus ke istiqamah dalam melakukan taat ataupun nak berpaling melakukan maksiat kepada Tuhan, nak macam Allah, aku minta bukan main lagi supaya hajat siang malam, supaya dapat benda ni, dapat projek ni, dapat tenda ni, tiba-tiba tak dapat. Butuh hasil dia dengan Tuhan. Malah lah buat ibadat, malah lah buat taat. Jadi di situlah terujinya iman, tauhid yang kita kata. Kesufian, ilmu tasawuf itu adalah kesempurnaan bagi ilmu ketauhidan, ilmu ma'rifah kita kepada Tuhan. Mana kalau kita belajar ilmu tauhid, kita kenal Tuhan secara ammah, kita kata ma'rifah ammah. Nak menjalani ilmu ketauhidan itu adalah melalui ilmu kesufian, ilmu ketauhid, ilmu kerohanian, ilmu kesufian, ilmu tentang yakinnya kita kepada Tuhan, manisnya kita dengan ujian yang Tuhan beri, Tuhan tarik, Tuhan kesok, macam-macam lah kita kata. Nak mendapat syuhudiyah itu adalah pintunya ilmu kesufian, ilmu tasawuf. Tapi ingat, jangan kita diletakkan ma'rifah yang khassah kepada ma'rifah yang ammah. Kadang-kadang setengah orang dia mengajar ilmu tarekat, ilmu tasawuf, ilmu sufi. Betul lah, dia mengajar ilmu kesufian. Dia duduk cerita hak dalam-dalam, dia duduk cerita benda-benda yang mukasyafah. Dia kira orang yang masih ada di dalam hati dia selain pada Allah. Orang ni orang yang masih syirik kepada Tuhan. Orang yang buat ibadat masih ada riak dalam hati, syirik. Iyalah, kita belajar pun betul lah, orang yang riak itu dipanggil syirik yang khafi. Syirik yang khafi ni makna syirik yang tersembunyi. Sebab tujuan di hati dia tu masih ada selain daripada Allah. Sepatutnya sembahyang kita tu kerana Allah, bukan kerana manusia, bukan kerana sesuatu selain daripada Allah, kerana pangkat, kerana wang, kerana pujian dan sebagainya. Jadi bila hati kita tu masih ada tujuan-tujuan yang lain selain daripada Allah, kita tu dipanggil orang yang syirik, tapi syirik khafi, bukan syirik jali. Tapi ada orang yang mengajar, dia kata kalau hati kita ni ada selain daripada Allah kan, sembahyang ke, puasa ke, maknanya masih kafir lagi. Berat sungguh. Jadi dia letak ma'rifah yang khassah, ma'rifah para ahlillah, ma'rifah para arifin kepada sekalian awamin, sekalian orang-orang awam. Jadi mana-mana orang awam hak beramal, hati dia tu tak ikhlas sungguh-sungguh kerana Allah, debu belaka amalan dia, iman dia pun tak ada, tercabut. Jadi tak betul lagu tu. Sebab itu ulama kita dia buat pembahagian di sekeliling ilmu tauhid ni. Dia nak cara pasal gapo, beza di antara kufur dengan iman. Kalau buat lagu ni jatuh akidah kita. Lagu mana yang dikatakan orang beriman? Al-ma'rifah huwa i'tiqadul jazm muwafaqah lil haqqi ataupun mutabaqah lil haqqi 'anid dalili ataupun ma'ad dalili. I'tiqad yang jazm dalam hati, dia yakin sungguh Allah tu Tuhan, Allah tu yang menjadikan alam dan sebagainya. Kemudian betul dengan perkara hak sebenar, betul dengan Quran dan hadis. Betul lah Allah tu hak sebenar-benarnya kita kata. Kemudian ada dalil alam ini sekurang-kurangnya kita kata. Maka orang ni orang panggil orang beriman dah, orang hak kenal Tuhan dah. Dalam Islam dah. Walaupun kita kata hati dia tu masih belum merasai bertuhan, belum kuat keimanan dia. Jadi tak boleh kita pergi hukum orang hak masih ada hati dia tu berbelah bahagi di dalam niat,
kira dia ni orang yang tidak beriman, orang yang masih kufur kepada Tuhan. Itu tak kena. Ada pun pembahagian adalah ma'rifah khassah yang kita kata, pemberian yang Allah Ta'ala beri atas tiap-tiap mereka yang beramal. Itu tidak sama atas tiap-tiap orang, atas qadar ma'rifah dia, atas qadar mujahadah dia, atas qadar sejauh mana dia melakukan ketaatan dengan keikhlasan, maka dia akan dapat. Maka tidak betul jugalah apa kita kata kalau seseorang itu dia hukum perkara ma'rifah khassah kepada orang yang awamin. Sedangkan kedua-dua tu dia panggil ada beza. Tapi kalau kita kata permulaan bagi ma'rifah khassah itu melalui pintu ma'rifah ammah, yang itu betul. Pintu nak dapat ma'rifah yang khassah mesti melalui ma'rifah ammah, ma'rifah secara umum. Jadi seseorang itu tak akan dapat kenal sebenar-benar Tuhan melainkan dia mesti mengenal Allah melalui hukum ketuhanan dulu, ilmu tauhid kita kata. Setelah itu dia berjalan dengan ilmu syariat, dia membersihkan hati dia daripada sifat-sifat mazmumah, maka ketika itu dia akan memperolehi ma'rifah khassah. Baik, kemudian kata pengarang kita itu, kerana itulah kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir, ia naqal daripada Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, dan ia naqal daripada setengah Al-Arifin, man lam yakun lahu nasibun min ilmil qaum yukhafu alaihi su'ul khatimah. Maksudnya sesiapa yang tiada baginya ilmu kaum ini, yaitu ilmu tasawuf, nescaya ditakuti atasnya su'ul khatimah, yaitu mati di dalam keadaan ma'asiyah. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim.